Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sambil anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Kebelakangan ini makin banyak perkongsian ataupun pandangan daripada pelbagai pihak yang menyatakan pendirian mereka berkenaan dengan isu tuntutan untuk air citra. Dan baru-baru ini sebuah kesatuan sekerja juga tidak ketinggalan dalam menyuarakan pandangan mereka. Banyaklah kesatuan sekerja yang menyatakan kebimbangan mereka terhadap tuntutan untuk pengeluaran air citra ini. Mereka mengharapkan kerajaan tidak akan melayani tuntutan untuk meneruskan pengeluaran air citra sebanyak RM10,000. Mereka mengharapkan kerajaan berhenti dengan apa yang telah pun diberikan selama ini melalui air lestari, air sinar dan juga air citra, dan cukup setakat itu sahaja kerana mereka bimbang dengan dana apabila sampai kepada usia persaraan pekerja-pekerja ini kelak, sampai pada usia persaraan saya kelak. Kebimbangan kesatuan sekerja ini sebenarnya adalah sangat berasas kerana pengeluaran dan juga demi pengeluaran akan mengakibatkan baki di dalam akaun simpanan kredit BSP kita, sama ada akaun 1 ataupun akaun 2, akan berkurangan, serta persediaan ataupun baki tempoh sehingga sampai ke usia persaraan ini mungkin tidak dapat menyediakan kita dengan baki yang mencukupi untuk kita mengharungi kehidupan selepas persaraan kelak. Okey, kemudian bagi salah satu kesatuan sekerja ni, dia ada berkongsikan, contohnya di sini ya, ramai ahli yang meminta pengeluaran tambahan berhadapan dengan hutang yang tertunggak ataupun perlu menampung perniagaan mereka untuk mencari hidup. Kesatuan tersebut berpendapat bahawa dengan menyediakan pelbagai bantuan untuk peniaga kecil termasuk geran, pinjaman bersubsidi dan kredit sebagai sebahagian daripada pakej-pakej rancangan, sama ada melalui bank ataupun secara terus melalui agensi kerajaan. Oleh itu, ahli tidak seharusnya menggunakan simpanan mereka sendiri. Okey, kebimbangan ini seperti yang saya nyatakan tadi sangat berasas. Namun selalunya bagi pihak-pihak yang menyatakan kebimbangan ataupun yang menyuarakan bahawa mereka ini tidak bersetuju, mereka ini tidak akan memberi idea untuk menyelesaikan isu ataupun kemelut ini, ataupun mereka ini kalau memberikan idea, contohnya seperti tadi menyediakan grant, menyediakan kredit untuk pinjaman dan sebagainya, terutama sekali kepada peniaga kecil. Mereka memfokuskan kepada satu kelompok sahaja. Apabila bercakap tentang ahli kredit BSP yang membuat tuntutan, mereka menyebut secara menyeluruh, termasuk saya, termasuk anda yang menonton. Tetapi solusi untuk menghalang daripada pengeluaran diteruskan, mereka memfokuskan kepada satu kelompok sahaja, iaitu kepada kelompok ataupun golongan peniaga. Macam mana pula dengan golongan pekerja yang makan gaji ini? Contohnya seperti saya. Ramai yang, macam saya telah jelaskan sebelum ini, mungkin tidak mengalami keterjejasan dari segi pendapatan ataupun pekerjaan, tetapi perbelanjaan mereka meningkat disebabkan dalam tempoh pandemik COVID-19, sama ada meningkat di atas keperluan asas, meningkat untuk tanggungan ahli-ahli keluarga yang lain. Mungkin ada yang mempertikaikan bukan tanggungjawab mereka untuk membiayai, menanggung adik-beradik mereka ataupun sebagainya. Namun siapa lagi yang nak membantu ahli keluarga kita selain daripada kita sendiri? Takkan kita nak biarkan adik-adik kita, abang kita, kakak kita merempat begitu saja? Sudah tentu sedikit sebanyak kita yang perlu menyelesaikan isu ini. Jadi berbanding dengan apa yang dikeluarkan oleh kesatuan sekerja ataupun pakar-pakar ekonomi berkenaan dengan isu air citra ini, yang mana mereka menolak, Dr. Ashraf semalam telah mengeluarkan satu lagi kenyataan berhubungan dengan isu tuntutan sebanyak RM10,000 ini, yang mana beliau berkongsi bahawa ramai yang benar-benar mengharapkan pengeluaran terakhir
wang KWSP mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sepanjang pagi ini sahaja saya membaca ratusan mesej yang menyampaikan suara hati kepayahan mereka untuk melansaikan pelbagai komitmen untuk tertunggak dan memulakan kehidupan baru pasca PKP dan juga pandemik. Dan insyaAllah Pemuda UMNO akan terus menyuarakan isu ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini adalah satu, orang kata apa, jaminan ataupun satu perkongsian yang sedikit melegakan kita semua. Ramai yang sebenarnya orang yang nak mengeluarkan KWSP ni, dia bukanlah untuk digunakan untuk perkara itu bagi perkara-perkara yang tidak bermanfaat, terutama sekali kalau kata daripada golongan M40 dan ke atas. Sebab kalau kata mereka tidak terjejas pun, mereka sangat realistik dalam memilih untuk mengeluarkan ataupun tidak, kerana mereka tahu kesan ataupun implikasi daripada pengeluaran. Tetapi ramai juga yang memilih untuk mengeluarkan, termasuk sehingga golongan T20, kerana ada keperluan untuk digunakan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Cadangan untuk penambahbaikan pembayaran dividen, cadangan untuk penambahbaikan bagi meningkatkan semula baki di dalam akaun 1 ataupun akaun 2 apabila sampai kepada usia persaraan, kaedah untuk pengeluaran dan sebagainya, semuanya telah pun dibentangkan. Cumanya kita masih lagi menantikan adakah kerajaan akan memutamatkan perkara ini ataupun tidak. Dan saya sendiri mengharapkan kerajaan dapat memberikan satu kata putus. Janganlah tergantung sejak daripada pembentangan bajet itu tidak ada sebarang komen langsung berkenaan isu ini. Kita mengharapkan ada satu kata putus yang memberikan keputusan berkenaan tuntutan ini, dan sudah tentu kita sangat mengharapkan 200% bahawa keputusannya adalah untuk membenarkan pengeluaran tanpa meletakkan sebarang syarat yang menghalang ahli-ahli lain daripada mengeluarkan caruman mereka sendiri. Seperti yang semua ahli nyatakan bahawa ahli tahu keperluan mereka, sama ada mereka perlu ataupun tidak perlu untuk mengeluarkan wang caruman di dalam akaun KWSP. Mereka beri pilihan kepada ahli, berilah kami lagi satu pengeluaran yang terakhir bagi memilih sama ada untuk meneruskan ataupun tidak. Jadi saya harap pihak-pihak yang tak kisahlah siapa-siapa pun yang mungkin tidak bersetuju ini, agar mengeluarkan cadangan yang lebih realistik, serta apabila mengeluarkan cadangan itu lihat kepada keseluruhan. Jangan apabila memberikan penolakan, apabila menyatakan pendirian tidak bersetuju tu dikatakan menyeluruh untuk kecuma pencarum, tetapi apabila memberi solusinya adalah sangat-sangat general, sangat-sangat umum dan memfokuskan kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh golongan pencarum ataupun pekerja makan gaji seperti saya sendiri, yang mana mereka ini masih lagi struggle untuk keluar daripada kepompong kesempitan wang maupun hutang. Walau apa pun tujuan pengeluaran, walau sepenuh mana pun orang kata apa, pengunjung di Langkawi, pengunjung di mana-mana saja, Cameron Highland dan sebagainya, itu tidak menggambarkan keadaan semasa bagi pencarum-pencarum ini yang sangat-sangat memerlukan untuk meneruskan kehidupan harian mereka. Jadi kerajaan, lagi sekali saya harap dapat mengeluarkan dapat mengeluarkan keputusan, memberikan kata putus yang secepat mungkin berkenaan isu ini. Luluskan sahaja dan beri pilihan kepada pencarum untuk memilih sama ada untuk tidak mengeluarkan atau menyambung pengeluaran mereka. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan, nak luahkan sedikit pada hari ini. Makin bila duk tengok berita ni, bila banyak yang menolak ni, agak sedikit kecewa. Kita faham kesan dia, tetapi solusi ataupun cadangan yang diberikan tu tidak realistik. Tolong lebih, orang kata apa, beri pijak pada bumi yang nyata. Jangan bagi benda yang terlalu general tetapi tidak pun dapat membantu mereka-mereka yang sangat-sangat memerlukan ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru berkenaan isu ini, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang masalah, sebarang komen ataupun sebarang pandangan, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.